Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana kita akan merangkumkan semula berita-berita utama yang kita saksikan minggu lepas dan juga kita melihat apa yang akan datang minggu depan. Sudah tentu berita yang paling mendapat tumpuan sepanjang minggu ini adalah ketibaan vaksin Pfizer-BioNTech di Malaysia pada Ahad lepas. Vaksin yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia sejak setahun lepas akhirnya tiba di tanah air di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur jam 10 pagi 21 Februari lepas. 312,390 dos vaksin itu diterbangkan menggunakan pesawat Airbus 330-300 dikendalikan Malaysia Airlines dan disambut oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairy Jamaluddin, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Dan ketibaan itu menandakan bermulanya pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan. Individu pertama yang menerima suntikan vaksin Pfizer ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri mendapat suntikan di Pusat Kesihatan Precinct 11 di Putrajaya pada Rabu lepas. Dan individu kedua yang menerima vaksin itu pada hari yang sama, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Hisham, juga diikuti oleh 4 petugas KKM. Dan seterusnya dalam fasa pertama, vaksin akan mula diedarkan kepada petugas barisan hadapan, doktor, jururawat, petugas kesihatan dan beberapa badan beruniform. Angkatan Tentera Malaysia akan menyaksikan 130,000 petugasnya diberikan vaksin dalam fasa pertama ini. Keutamaan diberikan kepada mereka yang bertugas di zon merah COVID-19 serta anggota yang terlibat dalam op benteng yang mengawal sempadan negara serta yang terlibat dalam sekatan jalan raya di seluruh negara. 4,680 dos vaksin untuk ATM bakal dihantar ke 93 depo ATM di Hospital Angkatan Tentera, antara lain Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan pada Isnin. Kini, kerajaan bergegas untuk membawa vaksin Pfizer ini ke seluruh pelosok negara. Di Kedah, 50,310 dos tiba di Kuala Muda dan Alor Star pada Rabu. Di Kelantan pula, lebih 3,900 petugas barisan hadapan akan divaksinasi bermula hujung minggu ini. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafi'in Mamat berkata 1,430 anggota dan pegawai di barisan hadapan akan menerima suntikan mereka terlebih dahulu dalam fasa pertama ini. Juga beberapa anggota kepimpinan dilapor sudah mula menerima vaksin mereka. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri, bekas pesakit COVID-19, mendapat suntikan beliau sejurus selepas solat Jumaat semalam. Juga sehari sebelum itu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Chari menjadi individu pertama di Selangor yang menerima suntikan vaksin Pfizer ini. Turut divaksin adalah Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor serta ahli Jawatan Kuasa Khas Keselamatan Negeri Selangor. Dan sudah tentu yang mendapat perhatian hari ini adalah ketibaan vaksin CoronaVac keluaran syarikat China Sinovac yang tiba di Malaysia pagi tadi, kurang seminggu selepas ketibaan vaksin Pfizer. Pesawat mas kargo MH319 yang membawa vaksin itu dari Beijing tiba jam 8.50 pagi tadi. Tapi perbezaannya dengan vaksin Pfizer-BioNTech adalah vaksin Sinovac ini tiba bukan dalam keadaan sedia diguna, tetapi dalam bentuk cecair. 200 liter cecair vaksin ini perlu diproses dan dibungkuskan oleh Farman Niaga untuk menjadi lebih 300,000 dos vaksin sedia guna. Malaysia menempah 14 juta dos vaksin Sinovac yang akan diterima secara berperingkat. Itu tumpuan kita sepanjang minggu ini. Saya mahu sekarang bercakap dengan Profesor Datuk Syed Muhammad Al-Junid. Syed Junid, beliau adalah pakar perubatan kesihatan awam, menjurus kepada ekonomi, polisi dan juga pengurusan kesihatan. Assalamualaikum Prof Datuk. Kini kita lihat selepas ketibaan vaksin Pfizer kurang seminggu lepas, vaksin Sinovac tiba di Malaysia hari ini. Jadi bagaimana ketibaan vaksin Sinovac ini akan membantu dan bagaimana ia dimuatkan dalam pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan apabila kita mengedarkan vaksin ke seluruh negara dan mula memberi vaksin kepada petugas barisan hadapan dan kemudian rakyat Malaysia. Terima kasih saudara Lokman untuk memberikan peluang saya memberikan pendapat mengenai cara dan juga kaedah kita untuk memastikan bahawa kita memberikan vaksin yang mencukupi kepada rakyat Malaysia terhadap COVID-19 ini. Kalau kita lihat usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk menyediakan vaksin daripada Pfizer sudah pun berjalan, tetapi jelas kita lihat bahawa bilangan dos yang disediakan oleh Pfizer-BioNTech itu jauh lebih kecil daripada bilangan yang kita perlukan. Kita memerlukan kalau 85%
daripada penduduk kita akan di-cover. Kita memerlukan sekurang-kurangnya hampir 50 juta dos yang vaksin yang perlu kita sediakan. Dan jelas sekali dengan adanya vaksin yang datang daripada negeri China, vaksin Sinovac coronavirus ini akan memberikan suatu peluang yang lebih tinggi bagi kita untuk memberikan liputan yang baik bagi vaksin ini kepada penduduk Malaysia, dan kita akan dapat mencapai dengan lebih cepat apa yang kita sebut sebagai imuniti kelompok. Jadi dua perkara penting. Pertama, kita mesti cuba memberikan vaksin ini supaya dapat diterima oleh masyarakat kita dengan secepat mungkin dalam skala yang besar. Dan yang keduanya, kita dengan cara itu kita boleh mencapai imunisasi kelompok ataupun herd immunity yang mana kita perlukan lakukan ini dengan secepat mungkin. Sudah hampir menjelang 2 tahun kita mengalami masalah COVID-19 ini, dan saya harapkan sebelum akhir 2 tahun kita sudah pun dapat menyediakan vaksin yang mencukupi, memberikan vaksin ini kepada semua ahli masyarakat yang memerlukan, dan kita akan sekaligus dapat mengawal serta memutuskan rantai penyebaran daripada COVID-19 ini. Okey, Prof. Saya mau mainkan suatu perkara yang agak menarik yang disebut oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khadijah Mauladin berkenaan dengan pelbagai jenis vaksin berbeza yang kita akan terima. Ini kata beliau pagi tadi. Sekarang ni rakyat tanya, pemimpin semua ni ambil Pfizer, barang baik. Ya? Yang lain-lain ni semua untuk rakyat biasa saja. Jadi saya dah buat keputusan semalam, saya akan ambil vaksin yang akan diluluskan seterusnya. Apa saja vaksin yang diluluskan seterusnya, saya orang pertama ambil. Kalau Sinovac, Sinovac. Kalau daripada Rusia, Rusia. Kalau AstraZeneca, AstraZeneca lah. Ya? Saya tak akan ambil vaksin Pfizer. Bukan sebab Pfizer tak bagus. Pfizer bagus. Pfizer dah selamat dan terbukti. Tapi biarlah, ada juga daripada barisan menteri ini yang memberi contoh ambil vaksin yang akan datang. So whatever vaccine crosses the line next, I'll take. And I don't know which one it's going to be. Ya, Prof, ini perlu dilakukan kerana wujud kekhawatiran bahawa akan wujud ketidakpuasan hati dalam kalangan rakyat kerana golongan pertama, petugas barisan hadapan, mungkin sedikit dalam fasa 2 akan menerima vaksin Pfizer-BioNTech yang persepsinya seolah-olah lebih bagus kerana kita lihat kadar keberkesanannya lebih kurang 95%. Vaksin lain, Sinovac sebagai contoh, kadar keberkesanannya lebih kurang 70-60%. Boleh kita terangkan kepada orang awam di luar sana, melihat kepada kadar keberkesanan 90% melawan 60%, 70%, adakah ia bermakna vaksin-vaksin yang lain ini tidak seefektif ataupun sebagus vaksin Pfizer? Ya, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Khairi kerana memberikan satu gesture yang baik dan menghantar mesej yang jelas kepada masyarakat bahawa vaksin yang disediakan oleh kerajaan adalah vaksin yang berkesan, walaupun datang di pelbagai company ataupun syarikat. Ini tidak boleh dielakkan kerana satu syarikat tidak boleh menyediakan vaksin yang mencukupi untuk rakyat kita kerana di dunia ada 7 bilion penduduk yang juga memerlukan vaksin ini. Di antara kedua-dua vaksin ini sebenarnya dari segi keberkesanan harus mendapatkan input ini daripada pakar-pakar. Kerana apa yang disebut sebagai 95% effectiveness daripada vaksin Pfizer, manakala Sinovac dilaporkan cuma sekitar 35%. Tapi sebenarnya apa yang berlaku yang dilaporkan adalah merupakan keberkesanan daripada segi pelaksanaan di peringkat makmal. Apabila dilihat dari segi pelaksanaan on the ground, sebenarnya vaksin Sinovac ini mempunyai kekuatannya. Pertama, kekuatannya adalah dia tidak memerlukan rantai sejuk yang lebih rendah, yang terlalu rendah dibandingkan dengan Pfizer. Jadi vaksin Pfizer ini memerlukan rantai sejuk yang begitu efektif. Jadi akhirnya apabila sampai kepada masyarakat, vaksin yang memerlukan penggunaan peti sejuk yang biasa mungkin lebih efektif dibandingkan dengan vaksin yang terpaksa dikawal dan juga distorkan dengan menggunakan keperluan rantai sejuk yang jauh lebih komprehensif dan lebih tinggi. Jadi di antara kedua-dua vaksin ini ada kelemahan, ada kekuatannya, dan saya yakin bahawa kedua-duanya ini boleh digunakan, selamat digunakan, dan akan memberikan peluang kepada Malaysia dan rakyatnya untuk mencapai vaksin ini dengan mudah
dan juga dapat mencapai apa yang kita sebut sebagai immunity kelompok lagi sekali. Jadi lagi satu kekuatan daripada vaksin yang tidak memerlukan penggunaan rantai sejuk yang tinggi ini, ianya boleh disediakan oleh mana-mana pusat-pusat kesihatan dan juga oleh klinik-klinik swasta. Kerana klinik swasta, kita ada lebih kurang 6,500 pengamal-pengamal klinik swasta, general practitioners klinik. Mereka juga boleh terlibat dengan mudah kerana keperluan untuk Sinovac ini cuma merupakan peti sejuk biasa untuk distorkan dibandingkan dengan Pfizer. Jadi bagi masyarakat di luar daripada kawasan bandar, di luar bandar dan sebagainya, klinik kesihatan kita dan juga GP kita boleh menggunakan vaksin ini dan menjadi pemberi yang lebih efektif dibandingkan dengan vaksin yang memerlukan rantai sejuk yang lebih tinggi. Jadi saya rasa kedua-dua vaksin ini adalah merupakan vaksin yang selamat, sesuai digunakan, dan saya yakin kita akan dapat mencapai track record yang baik dalam memberikan dan mencapai liputan vaksin COVID-19 dengan begitu cepat dalam waktu yang pendek. Baik. Terima kasih Profesor Datuk Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid, pakar perubatan kesihatan awam. Fokus minggu depan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita melihat setahun selepas langkah Sheraton. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali minggu ini juga menyaksikan genap setahun kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan yang seterusnya digantikan dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Genap setahun, peristiwa yang kerap digelar sebagai langkah Sheraton terjadi yang mengubah landscape politik negara semalaman. Kerajaan Perikatan Nasional kemudiannya terus berdepan pelbagai cabaran yang perlu dikendalikan. Penularan pandemik COVID-19, kemerosotan ekonomi, kehilangan kepercayaan pelabur asing terhadap negara dan banyak lagi cabaran. Ahli Parlimen Sempurna Datuk Seri Syafiee Abdal dan juga Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman antara yang memberi pendapat mereka sempena setahun langkah Sheraton. Mereka antara lain berkata ahli politik harus ingat mereka hanya wakil yang harus menurut kehendak dan kemahuan rakyat. Syafiee juga terus mengkritik Kerajaan Perikatan Nasional, mendakwa ia tiada agenda, tiada misi dan tiada pencapaian, kata Syafiee, yang boleh dibanggakan dan memanfaatkan rakyat Malaysia. Juga menjelang 1 Mac akan datang, genap setahun negara mengangkat tema Malaysia Prihatin yang mencorak keutamaan Kerajaan Perikatan Nasional, khasnya dalam memimpin negara sewaktu pandemik COVID-19. Sempena ulang tahun itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan memberi amanat perdana setahun Malaysia Prihatin pada jam 10 pagi Isnin ini. Saya mahu berbincang dengan penganalisis politik USM, University Sains Malaysia, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Prof, bagaimana Prof menilai pencapaian Kerajaan Perikatan Nasional sejak setahun lepas? Kita harus melihat bahawa ketika kerajaan ini ditubuhkan, ada 3 perkara yang telah dilalui oleh kerajaan ini. 1, dari sudut kesihatan, 2, dari sudut ekonomi, dan 3, dari sudut kepimpinan. Bermakna kita boleh menilai pencapaian berdasarkan 3 fasa. 1, fasa pembinaan. Di peringkat awal, penubuhan kerajaan pasca Pakatan Harapan memberikan tumpuan bagaimana penjajaran politik harus dilakukan, pengukuhan harus dilakukan berdasarkan kepada konfigurasi politik. Jadi yang tahap pemulihan kita lihat diberikan tumpuan pada kesihatan dan juga ekonomi, upah dan nyawa, bagaimana beberapa proses telah dilakukan untuk memulihkan semula negara apabila berhadapan dengan kemelut yang telah melanda seluruh negara. Ketiga, saya rasakan fasa pengukuhan itu yang sedang kita lalui, khususnya dari sudut pembentukan sebuah gabungan besar dari sudut politik, dari sudut kesihatan, vaksin telah mula diperkenalkan. Dari segi ekonomi, saya melihat bahawa kita boleh kaitkan dengan usaha di bawah prihatin rakyat, di bawah bencana, dan juga bagaimana belanjawan yang paling besar 322.5 bilion akan perlu digunakan pakai. Jadi dalam konteks ini kita lihat pengukuhan banyak bergantung kepada strategi intervensi yang boleh kita nilai sepanjang tahun yang cuba dilakukan. Kerajaan inilah kerajaan COVID-19 kerana ketika ditubuhkan berhadapan dengan kemelut itu, barangkali selepas tahun kita masih lagi melihat inilah isu yang sedang dirungkai. Jadi 1 tahun kita melihat dia cuba menangani kemelut pandemik COVID-19, dia juga cuba menangani isu yang berkaitan dengan legitimasi politik dan juga proses pengukuhan, ia juga cuba melakukan perubahan ke atas sektor ekonomi.
Sejak hari pertama Kerajaan Perikatan Nasional dibelenggu dengan COVID-19. Kini kita bercakap berkenaan dengan COVID-19 dan juga vaksin. Sementara tadi kita memetik apa yang disebut oleh Khairi Jamaluddin. Dan sekali lagi saya mahu memetik Khairi, tetapi topiknya begitu berbeza. PRU15 katanya mungkin akan diadakan seawal September ini. Sebaik sahaja lebih separuh populasi negara sudah pun menerima suntikan vaksin. Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata ini tidak mustahil. Ketika bercakap kepada Channel News Asia, Khairi berkata menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan, antara 50 hingga 60% daripada masyarakat Malaysia akan menerima suntikan vaksin dalam tempoh sehingga September ini. Malah beliau berkata Ketua Pengarah Kesihatan juga turut merasakan keadaan akan terkawal selepas negara memulakan suntikan fasa pertama. Kata kadar keberkesanan vaksin, kata Khairi, akan juga disokong dengan pemulihan ekonomi, dan ekoran itu beliau yakin ia akan mengakhiri segala kebuntuan sama ada PRU15 dapat dijalankan ataupun tidak. Prof Siva, adakah COVID-19, ramai orang mengatakan bahawa sebelum ni pandemik COVID-19 menjadi sesuatu yang akan menarik turun persepsi terhadap Perikatan Nasional. Ada yang mengatakan ia peluang mereka untuk menunjukkan kepada rakyat bahawa kerajaan ini adalah kerajaan yang sangat capable, yang mampu dan mempunyai pengalaman untuk mengendalikan krisis dan mengembalikan negara kepada landasan yang betul. Adakah kerajaan Perikatan Nasional kini yakin bahawa pengendalian mereka terhadap wabak COVID-19 telah menyebabkan persepsi rakyat terhadap kerajaan sudah pulih dan justru mereka yakin untuk mengadakan PRU15 secepat mungkin, sejurus selepas ianya selamat? Persepsi ke atas kerajaan dan juga persepsi ke atas kepimpinan, dua perkara yang saya percaya mengurus COVID-19 dan juga dari sudut isu vaksin, kesihatan, dia telah menampakkan perubahan yang cukup besar. Inilah pasang surut yang telah dilalui oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Pilihan raya boleh diadakan bila-bila masa jika sekiranya Tuan Agong yakin dan juga merasa bahawa kerajaan sudah bersedia untuk mengendalikan pilihan raya di bawah SPR. SPR juga mampu untuk mengendalikan dalam kedudukan pandemik COVID-19, dan yang lebih penting adalah sejauh manakah pengurusan itu tidak akan menjejaskan reputasi dan juga kredibiliti mereka yang akan menguruskannya. Dalam konteks sekarang, saya percaya Perikatan Nasional barangkali akan menggunakan itu sebagai satu asas untuk menampakkan keupayaan menangani krisis kesihatan. Tapi waktu yang sama saya percaya krisis ekonomi juga harus dilakukan perubahan, perlu menampakkan usaha untuk melandaikan kedudukan dan juga memastikan mampu untuk merancangkan semula ekonomi. Dan jika itu dapat dilakukan, barangkali itu akan memberikan nilai tambah kepada kerajaan yang ada. Lebih daripada itu juga, dia juga harus mampu untuk berhadapan dengan isu legitimasi politik yang diwawarkan oleh pesaing politik mereka. Macam manakah itu juga mampu digunakan pakai untuk menampakkan bahawa yang lebih penting adalah isu kesihatan dan ekonomi. Dan sepatutnya kestabilan politik lah yang harus diutamakan. Prof, secara ringkas dalam seminit yang kita ada ini, keadaan dan landscape politik negara dan keadaan kerjasama, usaha sama dan sebagainya sangat tidak menentu sejak setahun setengah yang lepas, malah 2 tahun yang lepas. Pendapat Prof, adakah Prof menjangkakan rupa bentuk gagasan Perikatan Nasional akan kekal sama menuju ke PRU15? Banyak bergantung kepada siapakah yang mampu untuk berkorban dan berkompromi, kerana Perikatan Nasional merupakan gabungan kerajaan dan juga pembangkang sebelum penunjukan kerajaan itu pada 1 Mac 2020. Pasti ada perkara yang menjadi asas, iaitu ideologi politik harus dikukuhkan. Tetapi dalam konteks sekarang ini saya rasa perlu ada kejujuran. Jika itu dapat dicapai, Perikatan Nasional mampu diperkekalkan ataupun dimantapkan lagi. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia. Kita berhenti rehat seketika. Selepas ini, norma baru mengubah dan mengganggu pelbagai aspek kehidupan kita. Bukan sahaja politik dan juga rutin-rutin harian kita, tetapi ia adalah cabaran yang begitu besar untuk pelajar yang perlu meneruskan pengajian mereka. Khasnya mereka yang menduduki SPM, SVM dan juga STM bermula minggu ini. Apa keadaan mereka? Kita akan lihat selepas ini. Jangan ke mana-mana. News is a constant. Whatever the time, wherever you are, it will reach you. What's key are its credibility and accuracy. Without bias, with context covering all angles. This is what you'll get on Awani Tonight. We'll brief you the news and views of the day that matter, all in 15 minutes. Weekdays at 9:45 p.m. only on Astro Awani. Belajar bersama Astro Tutor TV dan Kementerian Pendidikan. Ayuh,
kita buat latihan. Ayat yang lengkap mestilah mempunyai subjek dan predikat. Anda boleh dapatkan nota ringkas subjek pada bila-bila masa dengan selesa. Cikgu berharap pelajar-pelajar faham topik yang dibincangkan. Mudah bukan? Pastikan murid-murid tidak ketinggalan. Belajar bersama kami dengan berkesan. Atau stream on demand dan belajar bila-bila masa. Awak memang terbaik. Semuanya di Astro Tutor TV, saluran 603. Fokus minggu depan bukan sahaja melihat apa preview kita untuk minggu depan, tetapi apa yang sudah berlangsung sepanjang minggu ini. Minggu ini merupakan minggu yang amat penting bagi ramai pelajar sekolah menengah di negara kita. Bermula 22 Februari lepas, hampir 417,000 pelajar mula menduduki peperiksaan SPM, SVM dan STAM, tapi dalam 1,001 kelainan norma baru. Walaupun terdapat dakwaan ada sesetengah subjek yang bocor kertasnya dan sebagainya, perjalanan peperiksaan di seluruh negara rata-ratanya berjalan lancar. Ini sesuatu yang amat dibanggakan dan harus dipuji. Mengambil kira pelbagai dugaan yang perlu diharungi pelajar yang menduduki peperiksaan-peperiksaan ini sejak beberapa bulan lepas. Sekolah ditutup, dibuka semula, cabaran untuk belajar menerusi PDPR dan sebagainya. Dan perjuangan mereka masih lagi belum selesai. SPM, SVM dan STAM akan berlangsung selama lebih sebulan sehingga 25 Mac ini. Saya mahu berbincang sekarang dengan guru daripada SMK Derma di Kangar Perlis, Siti Faridah Mat. Cikgu, SPM sudah bermula minggu lepas. Apa pemerhatian cikgu sejak seminggu lepas? Bukan sahaja daripada segi perjalanan SPM dan sebagainya, tapi daripada segi keadaan pelajar yang mengambil SPM. Kerana mereka telah mengharungi tempoh yang cukup mencabar sejak beberapa bulan lepas. Adakah kita menyaksikan kesannya kepada mereka, kesan mental yang akan mempengaruhi prestasi mereka? Okay, terima kasih Luqman atas kongsian pada petang ni. Dari segi perjalanan SPM itu, cikgu nampak sebenarnya sama je, kecuali dari segi SOP lah. Kalau dulu mungkin beberapa kelas sahaja digunakan ataupun satu dewan sahaja digunakan, dewan peperiksaan. Sekarang kita nak jaga jarak, mungkin lebih banyak kelas digunakan daripada satu dewan ke dua dewan. Dari segi keadaan pelajar pula, emosi pelajar, cikgu nampak caturan KPM, setahun ni kita dapat bersemuka dengan pelajar untuk mengajar face to face. Dia dah hampir sebulan. Jadi mereka nampak bersedia untuk menduduki peperiksaan. Okey, cikgu rasa pelajar happy. Akhirnya mereka dapat dah masuk fasa terakhir iaitu dapat menduduki peperiksaan di mana mereka akan tamatkan sesi perusahaan mereka walaupun pada umur 18 tahun. SPM akan diteruskan minggu depan. Ia akan berlangsung selama sebulan sehingga hujung Mac. Masih ramai pelajar yang belum selesai menduduki semua kertas mereka. Seperti yang kita sebut sebentar tadi, tempoh ini sangat mencabar bagi mereka. Jadi apa nasihat cikgu kepada mereka yang masih lagi belum selesai? Kebanyakan, malah semua masih lagi belum selesai mengambil semua kertas mereka. Apa nasihat cikgu kepada mereka? Cikgu percaya pelajar-pelajar kita dah seminggu awal saja yang nervous. Sekarang ni untuk subjek-subjek seterusnya, cikgu harap pelajar tu taklah fokus kepada ramalan soalan kan. Kita dengar rumus tentang soalan bocor apa semua. Jadi ingat balik objektif kita belajar tu, ilmu yang kita belajar tu untuk digunakan pada masa hadapan. Bukan semata-mata untuk peperiksaan kali ini. Jadi cikgu takut kalau fokusnya kepada ramalan soalan, perkara yang mungkin telah dibelajar yang senang hilang kerana terlalu fokus kepada ramalan. Dan cikgu nasihatkan sentiasa kekalkan tenang untuk menghadapi peperiksaan itulah. Cikgu, saya ingin mendalami perspektif cikgu pula kerana sudah tentu para guru juga mengalami banyak cabaran sebelum sekolah dibuka semula, perlu belajar menerusi PDPR. Saya lihat cikgu Skype dengan kita pun keadaan gambarnya sangat profesional kerana sudah biasa buat PDPR sejak beberapa bulan lepas. Bagaimana tempoh beberapa bulan lepas ni kepada para guru untuk memastikan kualiti pembelajaran itu tidak terjejas apabila mereka tidak boleh bersemuka dengan pelajar mereka? Bila saya ingat balik tempoh itu, kita ada masuk sekolah pun bukan dengan perkara yang lama lah, norma baru kan. Tak boleh terlalu dekat, ada banyak SOP kita perlu ikut. Masa di rumah kita online. Jadi cikgu ni jadi lebih kreatif, pendigitalan guru pun lebih cepat dan pelajar pun ada dua pilihan. Di sekolah, di rumah dia ada pilihan untuk online. Bukan setakat guru dia di rumah, tapi dia boleh pilih. Mungkin di Sarawak datang belajar dengan cikgu di Perlis, dia boleh pilih kalau masa tu dia tak sesuai. Banyak masa
Sebab kita sekarang bila dah orang cakap berkenaan online ni, masa tu tak ada terhad lagi. Dan cikgu-cikgu sekarang pun banyak ilmu baru lah. Saya rasa banyak ilmu baru dari segi strategi pengajaran. Okey, cikgu, golongan yang mengambil SPM, SVM, STAM dan selepas ni STPM, semalah semua pelajar mereka mengharungi cabaran yang sangat besar. Mereka mengambil peperiksaan besar tahun ini dan juga tahun lepas. Patutnya berdepan cabaran yang lebih besar, lebih susah daripada semua kita sebelum ini, termasuk saya sendiri. Apa lagi yang kerajaan boleh lakukan untuk membantu memudahkan pelajar yang mengambil semua peperiksaan ini, SPM, SVM dan juga STAM sepanjang bulan ini dan bulan depan? Apa lagi kita boleh lakukan untuk bantu mereka? Bagi cikgu untuk cadangkan kepada kerajaan, bukan sahaja kerajaan lah, komuniti, ibu bapa, guru-guru. Kita support dari segi emosi lah sekarang, emosi untuk diorang terus kekal, tenang, tak panik sebab diorang banyak SOP lagi kan masa penduduki peperiksaan. Contoh sekolah cikgu sendiri, kami ada coffee break corner. Jadi maksudnya kalau pagi-pagi pelajar tak sempat breakfast ke apa, coffee break corner tu dah ada air mineral, dia boleh ambil je, dia boleh minum, makan biskut ke untuk. Kan kalau terlalu nervous mungkin dia tak sempat makan. Jadi kita jaga emosi dia. Kita cakap yang baik-baik, harap yang baik-baik dan harap-harap jaga kesihatan, jaga tidur, jaga semua tu lah. Terutama kesihatan lah. Kita tak nak apa berlaku benda yang tak diduga. Baik, saya akan mengatakan sesuatu yang saya tidak katakan selama berbelas tahun, iaitu terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Siti Faridah Mat, Guru SMK Derma di Kangar, Perlis. Terima kasih kepada semua guru dan pendidik di luar sana. Anda adalah wira, anda juga berada di barisan hadapan, dan juga terima kasih kepada semua pelajar kami khasnya yang menduduki peperiksaan besar SPM, SVM, STAM, STPM selepas ini. Anda juga wira kerana mengharungi keadaan yang begitu mencabar tapi tidak membenarkannya menjejaskan pengajaran, pengajian dan juga kualiti learning anda. InsyaAllah keadaan akan kembali senang selepas ini, akan bertambah baik. Dan terima kasih juga kepada anda semua. Selamat berjaya dalam peperiksaan yang anda akan duduki. Terima kasih kepada anda penonton Fokus minggu depan. Segala maklumat lanjut boleh anda dapati di asraawani.com. Terima kasih kerana menonton Asra Awani, saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia. Kita jumpa lagi. Saya Luqman Haris. Assalamualaikum dan salam hormat.